Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kobi Hamid sentiasa terawal. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Kita masih hidup lagi. Nur Haskin Ali, Najib Yusuf Mat, Hafsah Abdul Hamid, Zainun Bis, Ros Merah, Pak Tiyun Sebelah, Rokiah Rock, Anas Omar, Subhanallah, Alhamdulillah, Sofiah Asharifah, Rokiah, Mun Maismah, Yusuf, Najib Yusuf Mat, Alhamdulillah sihat, Wong Jowo, Nur Hayati Yusuf, Hasnizam Roy, Tuan Nur Hisham, Muhammad Firdaus, Nolian Jamaluddin, Rahimah Rusli, Zabariah Jan, Nur Azlin Abdul Hamid, Asyah Saleh, Muhammad Farid, Mak Moy, Rohana Man, Nurul Huda Abdullah, Jujek, Junaidah Abdul Rahman, Ati Junaidi, Muhammad Hanif, Rin. Ya Allah, tak sempat macam satu lagi. Ardinah Ardi, Pak Long Syahrani, Muhammad Bakri, Mikan Niza, Ruziah, Allah tak sempat baca. Nuridah Nur, Muhammad Firdaus Ipin, Nur Mizawana, tak sempat. Rostam bin Sulaiman Samsiah Abdul Rahman, Wong Jowo, Allah salli ala sayyidina. Yo bro, Indra Putra, Sapura, Muhammad Hanif, Azization, Rosyaidan, Allah tak sempat baca lah, laju sangat hari ni. Cik Puan, Alhamdulillah, Edi Ikwan, Nas Ika 2, Tun, Mak Datuk korang ni puasa sahur ke pagi tadi? Hehe. Alhamdulillah, Rodiah Pemanah, Nur Azrin, Nur Hayati Jurimi, Laila Della Rosa, Anas Omar, Subhanallah wa bihamdih. Cik Rohani Idris, Yusaimi Yusuf, Firyana, Jack Ral, tak sempat. Bonda Yati, Adinah Ardi, Kina Batangan, Muhammad Haslin, Ruslim, Roziah Jasman, Murni Hayati, Nur Mizawana, tak sempat. Aimi Nabila, Syamsina Musa, Sinar, wartawan Sinar pun ada pagi ni. Subhanallah. Mazlina, Alhamdulillah. Jom. Jangan lupa 4S. S pertama, syukur Alhamdulillah. S kedua, jangan lupa solat subuh berjemaah. S3 apa bro? Iaitu tak lain dan tak bukan sedekah subuh. Kita lakukan sedekah subuh. S ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa dia? Tak lain dan tak bukan selawat ke atas Rasulullah SAW. Barang siapa berselawat ke atas aku 10 kali pagi, 10 kali petang, akan mendapat syafaat daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Okey, jom kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah 10. 10 tu minimum lah. Minimum. Selawat banyak masa, macam masa ada mak ayah kita basuh pinggan, masa potong ikan selawat, masa naik motor selawat,
Masa kau nak isap rokok Indra, sebelum guna lighter tu selawat. So selawat selalu. Selawat. Salam ma'al hijrah. Hidup tak lama. Yang penting agama kena jaga. Semoga dunia akhirat berjaya. Salam hijrah 1443. Jawab. Siapa boleh jawab? Jawab. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tolong like Indra Putra Jaya Dahlan, owner restoran nasi Padang Kampung Baru. Subhanallah wa bihamdih. Rajin bersedekah tu. So hari Jumaat selalunya bagi makan minum dengan harga diskaun yang gila-gila. Alright tuan-tuan, RM Corp, Masya Allah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengah cerita tentang hijrah Rasulullah SAW. Dan kita dah cerita hijrah Rasulullah SAW pada minggu yang lepas. Ernawati daripada Singapura, Masya Allah. Asmah Saim, mana orang Asmah Saim selalu sponsor rancangan motivasi pagi. Terima kasih kepada Asmah Saim. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dah. ADS Ahmad RS, Rus Darus, Kartina Ali. Okey. Saya terus Hijrah ada 4. Tulis gang. Hijrah ada 4. Hijrah yang pertama, hijrah sirah Rasulullah SAW. Hijrah yang kedua, daripada jahat kepada baik. Sebab tu Sifu Bikers ataupun Sifu Bikers, maknanya kita ada slogan. Kata-kata slogan kita iaitu apa dia? Hell to heaven. Hell maknanya jahat, to heaven nak jadi baik. Syafrida Simanjuntak daripada Indonesia, alhamdulillah. Hasimah Samah, Mariam Hussein. So kita ulang balik. First, hijrah sirah, peristiwa hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, hijrah yang kedua adalah hijrah daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Hijrah yang ketiga adalah hijrah daripada baik kepada jahat. Baik kepada jahat. Ini yang paling kita takut. Hijrah, dulu kita baik, berada dalam naungan, berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kita solat 5 waktu. Kita solat awal waktu. Kita solat dengan hati yang khusyuk. Sikit demi sikit, bila Allah bagi rezeki yang banyak, Allah bagi BMW RT, kita dah mula kurang. Dulu masa pakai Honda Cup, pakai Chris, rajin pergi masjid, solat subuh, berjemaah di masjid. Bila Allah bagi motor besar, dah tak nak pergi masjid dah. Tak nak, jauh. Dulu rajin solat duha. Zaini, dia UK mana? Kau dekat mana Zaini? Tu dia. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu baik kan. Lepas dapat duit pencen, berubah perangai kita. Bila dapat duit banyak, lupakan Allah. Dulu rajin solat duha, minta rezeki, menangis-nangis pada Allah. Tapi bila dah kaya, lupakan Allah. Nur Azlina, Senai, JDT, Senai. Lama tak turun airport Senai. Aduh, rindunya JB. Johor. Siti Aisyah Pungut. Okey, dan seterusnya tuan-tuan, hijrah daripada hidup ke mati. Hidup ke mati. Dan ingat, mati bukan berakhir sebuah kehidupan. Tetapi mati adalah berakhir mati bukan berakhir sebuah kehidupan, tetapi bermula sebuah kehidupan yang baru dan lebih panjang. Terima kasih Sani Ahmad. Salin apa saya cakap. Mati bukan berakhirnya. Tulis gang, tulis.
Mati bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula sebuah kehidupan yang baru, yang lebih lama dan lebih panjang. Kalau kita tengok perjalanan yang jauh, kita perlu isi minyak. Mustahil daripada KL nak sampai ke Alor Setar isi minyak RM10. Mustahil sampai. Ataupun kita nak pergi jalan jauh, kita bawa bekal, bawa belanja RM10, mustahil sampai. So tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tambah bekal kita pagi ni dengan banyakkan amal-amal soleh, tambah ilmu. Amal soleh yang pertama tadi kita sebut, S yang pertama, iaitu syukur. Alhamdulillah. Kalau kita syukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Ketenangan. Ada orang resah, gelisah, jiwa dia tak tenang. Siapalah PM baru? Siapa? 24 jam dalam grup kita pasal PM baru. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tak nak. Yelah, orang lain dah fikir, Yusma daripada Riyadh, tolong like kita punya doktor daripada Riyadh, Arab Saudi, Yusma. Okay, Yusma Yusof. Okay, geng, semua yang beri salam daripada awal program hingga akhir program, saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Mubarak kulul ami wa antum bil khair. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih Lili Muhammad Noor. Terima kasih. Mati bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula kehidupan yang baru, yang lebih panjang. Thank you Eddie Ikhwan. Thank you so much. Tulis. So, tuan-tuan, itu dia. So, kita dah mulakan kebaikan pada hari ini dengan subuh, syukur. Lepas tu subuh berjemaah. Lepas tu sedekah subuh. Dan last kali tu, selawat ke atas Nabi. Tetapi sedar tak sedar, kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni akan menyebabkan kita tambah nilai dalam hati kita. Lepas tu tambah nilai dalam pemikiran kita. Dan tambah nilai dalam amalan kita, insya-Allah. Apa amalan dia? Duduk dalam majlis ilmu, share kebaikan. Pagi-pagi kita dah share dah motivasi pagi bersama Ustaz Hanafi. Moga-moga menghidupkan hati. Mudah-mudahan hati kita hidup, kita tenang. Tolong like Zaki Ibni Yahya, Presiden Persatuan Ziarah Sahabat Kanser. Ramai sahabat-sahabat kanser kita meninggal dunia sepanjang COVID ni. Ramai. Tuan-tuan tahu tak, baru ni saya dihubungi oleh National Cancer Social Malaysia. Social Society macam tu lah. Society Malaysia. Dan bila dia hubungi, dia beritahu saya satu data yang mengejutkan. Sepanjang COVID melanda, tuan-tuan, sepanjang COVID melanda, setengah jam sahabat kanser kita meninggal dunia. Setengah jam sahabat kanser kita meninggal dunia. Statistik dekat Malaysia, setengah jam seorang sahabat kanser kita meninggal dunia. Jadi siapa yang ada suami kanser, ada isteri kanser, tunggu setengah jam. Gurau. Saya dah beritahu, mati bukan sebuah kehidupan, bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermula satu kehidupan yang baru dan lebih panjang. So, relax lah kalau suami kita mati, isteri kita mati, anak kita mati. Mereka bukannya berakhir sebuah kehidupan. Ada kehidupan yang lebih panjang, iaitu di alam barzah. So, kita sedekahlah untuk suami kita, sedekah untuk isteri kita, untuk anak-anak kita yang telah meninggal dunia, untuk ibu dan ayah kita yang dah meninggal dunia. Saya pagi-pagi daripada semalam kita doakan ada 3 orang abah yang sedang sakit. Abah yang pertama pesakit kanser, iaitu PM kita. Ya, okay? Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit dia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, abah yang kedua, abah kepada sahabat baik saya, Bos Mandi. S yang ketiga, tuan-tuan, iaitu abah kepada PA terbaik saya, Atif Sifo Bikers. Tuan-tuan, hidup bertemankan mati. Tulis, geng.
Hidup ni bertemankan mati. Hidup temannya mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hebat macam mana, kaya macam mana, tinggi jauh, pangkat tinggi mana, pasti mati. Semua yang kita ada, kita akan tinggalkan. So, hijrah ke alam barzah. Tak ada orang bawa masuk dalam kubur, arti, helmet yang ada sena tu. Tak ada. Semuanya kita akan tinggalkan. Duit dalam akaun. Oh, berebut anak-anak kita rembat. Semuanya. Kecuali anak yang bertakwa. Mak ayah mati, suami mati, duit tu dia wakafkan ke surau, ke masjid, kepada bantu orang-orang susah, sedekah atas nama ibu dan ayah. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Sedekah atas nama ibu dan ayah terus sampai kepada arwah. Tak ada khilaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak ada. Tetapi tahlil kan, itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat ulama. Bacaan Al-Quran ada perbezaan pendapat ulama. Tapi doa dan juga sedekah tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Terus sampai. Terima kasih Zaki Ibn Yahya. Teruskan bantu Zaki Ibn Yahya dalam kempen tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah, tolong bantu dia dalam melakukan kerja-kerja kebajikan. Contohnya dalam membantu pesakit kanser. Alright, tuan-tuan. Okey, teruskan lagi. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rudiah panah kat rumah saya habis dah patah. Orang datang, orang panah. Orang datang, orang panah. Dia bukannya panah target. Dia panah apa? Dia panah apa? Dia panah je dinding rumah saya. Aduh, patah-patah dah semua. Pecah-pecah dah. Nanti hantar target face pun dah hancur. Lepas tu kalau boleh nak lagi yang kabut tu. Apa? Kabut. Tempat mana tu. Okey. Apa khabar orang Kajang? Irwandi Yusof, terima kasih. Yalah. Okey. Apa khabar orang JB? Syed Muhammad Aidit. Tolong geng. Syed Muhammad Aidit adalah orang kuat plus. Dia pesan pada saya, semua follower saya, siapa yang abang-abang lori, abang-abang trailer, tolonglah singgah ke R&R. Kadang-kadang kita nak sedekah, tak semestinya kita bersedekah, tapi kita membeli juga satu sedekah. Kita beli satu bungkus nasi lemak, telah membantu seorang peniaga. Peniaga apa? Singgahlah R&R, singgahlah. Jalan dah tak jam, singgah R&R. RM1, satu harapan. Bantulah orang-orang yang berniaga di R&R. Sepanjang PKP. Bagi mereka yang boleh rentas negeri lah. Singgah. Beli jangan tawar-tawar harga dah tuan-tuan. Kadang-kadang sedekah juga pada orang yang kerja R&R. Sedekah. Walaupun dia bekerja, tapi kita sedekah. Korang suka sedekah pada orang pemalas. Peminta sedekah yang pemalas. Suka sedekah. Orang yang pemalas. Kenapa kita tidak bersedekah pada orang miskin yang rajin? Mungkin dia ada kereta, dia berniaga roti, dia berniaga nasi lemak. Dia tengah susah. Tapi kau ingat senang berniaga hari ni? Ada satu mamak sudah sound. Melayu. You jagalah mulut you. You cakap mama jual mahal. Mama ini, itu mahal-mahal. Jangan. Pekerja mau bayar, dia kata. Sewa kedai mau bayar. Mama sudah bersuara. So, kita jangan. Kadang-kadang mereka ada pekerja-pekerja yang susah, yang miskin. So, kita boleh bantu dengan membeli barang hidangan ataupun barang-barang yang dijual di R&R. Okay, Syed. Mission complete. Alright. Thank you so much. Yang ada di Lebuh Raya Plus. Alright, gang.
Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, hari ni kita cerita So, hijrah sirah kita dah cerita. Kita cerita hijrah yang kedua, daripada jahat kepada baik. Pertama, dalam peristiwa hijrah ada seorang manusia jahat, iaitu pembunuh upuhan. Siapa ni? Menjalani radioterapi. Kita doakan breast cancer. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami saya Muhammad Nur bin Muhammad Daud meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hijrah yang kedua, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu hijrah apa? Hijrah daripada jahat kepada baik. Dalam peristiwa hijrah, Surakah bin Malik adalah seorang pembunuh upahan yang hampir memancung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir membunuh Nabi. Tetapi akhirnya, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, dia memeluk Islam dan akhirnya berubah daripada seorang pembunuh upahan kepada seorang yang pencinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta kat Nabi, sayang pada Nabi, jatuh cinta kepada akhlak dan juga kebersihan, kesucian, keputihan hati yang Nabi ada. Orang ketika Surakah Ibn Malik terjelus dalam pasir jelus, apa berlaku? Rasulullah SAW membantu mengeluarkannya. Sedangkan sebelum itu, dia ingin memenggal kepala Rasulullah SAW. So, hijrahlah daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kekufuran kepada keimanan. Boleh tak tulis, tuan-tuan? Saya rasa sedap ayat tu. Hijrahlah daripada kegelapan kepada cahaya. Hijrahlah daripada kekufuran kepada keimanan. Jom geng, pujuk hati kita, sikit demi sikit kita berhijrah. Biarpun kita mengesot, biarpun kita merangkak, tetapi perubahan mesti berlaku dalam kehidupan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi hampir kepada Allah. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepada kita. Kalau kita berlari, Allah akan hampir pada kita lebih banyak. Kan ada satu lagu hijrah, kan? Lagu hijrah yang biasa kita nyanyi tu dah biasa nyanyi dah. Tapi ada satu yang saya selalu nyanyi. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah. Luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Dan Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, terima kasih Nur Azlin Abdul Aziz mengemis kasih. Kan? Ulama piwit nak sign. Tak payah sign, bro. Alright. Kena ingat. Oh, Maria daripada Brunei. Barakallah fiq. Farida Saleh daripada Singapura. Tak pernah dengar lagu tu? Apalah Zapura. Tolong like RSS Gold, gang. Siapa nak beli gold, beli sekarang daripada RSS Gold. Tu dia. Tu dia. Ada. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau dekat padaku. Geng, berhijrahlah jadi orang baik. Jadi orang baik. Lagu apa tu, Ustaz?
Lagu Fikri, Sniper Fikri gang, itu adalah lagu Mengemis Kasih. Kau type kat YouTube Mengemis Kasih Raihan ataupun The Zik. The Zik, nama dulu Raihan, sebelum ada Raihan nama dia The Zik. Terima kasih Kati. Hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Hijrah daripada kekufuran kepada keimanan. Rima Ahmad. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis. Pengemis kasih, elah. Mengemis kasih, pengemis kasih lah. Okey, Lin Corina daripada Singapura, orang Singapura, orang Indonesia, orang mana Yusma Yusof ni mana? Daripada Arab Saudi, daripada mana? Amerika Syarikat. Terima kasih gang, terima kasih. Thailand je tak nampak lagi. Mana Dr. Pim? Alright, let's go. Gang, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mengemis kasih ke Ustaz. Betul, mengemis kasih. Kasihkan siapa? Allah. Cintakan manusia, manusia kan mati. Cintakan Allah, cinta sejati. So, hijrah hati kita untuk cintakan Allah. Bila kita cintakan Allah, Allah akan hantar kawan-kawan yang baik untuk membimbing kita jumpa Allah, ke jalan Allah. Tu dia. Hafsah Haji Omar, hidung tersumbat pagi ni. Cik Ani, cinta gunung jerai dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalijah Abdul Hamid, Masya Allah. Didik hati kita, pujuk hati kita, hijrahkan hati kita untuk kejar cinta Allah, kasih Allah. Hai, Sniper Fikri. Alright, Indra, kau asyik ingat Thailand ni ke belakangan ni Alright, let's go. Go. Tuan-tuan, macam mana kita nak berhijrah daripada jahat kepada baik? Dia punya hijrah ni, dia kena hati. Hati nak berubah ke tak nak? Kalau hati nak berubah, insyaAllah akan jumpa cahaya hidayah. Itu dia. So, kalau orang tu dia nak berubah, ya Allah, dah lama aku tak solat. Aku nak solat lah ya Allah. Lama sangat. Aku ni orang Islam. Azan pun tak pandai jawab. Ya Allah, aku ni tak pandai ngaji. Aku nak ngaji. Lepas tu Tok Guru aku cakap, siapa yang salah baca ayat-ayat Quran salah, nanti ada mulut akan makan dia. Tak ada. Dosa ke kalau saya ngaji Quran salah? Tak. Tajwid ni tak semestinya betul. Antara perkataan tajwid yang tak betul, banyak sahabat pun banyak tajwid yang tak betul. Siapa dia? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, dia ni laungkan azan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Dia tak boleh sebut shim. Ashhadu, tu betul. Dia sebut ashhadu. Dia tak boleh sebut shim. Sahabat-sahabat yang bangsa Arab ni, ya Rasulullah, orang Arab ni, dia nak tajwid macam lidah dia. Itu masalah dia. Kita pula orang Melayu, kalau orang salah baca tajwid dia, jeling semacam. Rasulullah SAW kata, kan Arab mendengar je Sayyidina Bilal azan, asyhadu. Dia perli. Nabi sound direct. Nabi macam marah. Asyhadu Bilal sampai ke Arash.
sampai ke langit. Asyhadu korang belum tentu lagi. Macam itulah Nabi punya. So tuan-tuan, belajar tajwid ni memanglah wajib, memanglah ni. Tapi kalau ada orang salah sebut, maafkan je lah. Sebab kita ni bangsa ajam. Kita ni ajam. Ajam ni bukan Arab. Arab. Allah ni maha pemaaf. Bukan penghukum macam kita. Orang baru nak belajar ngaji Quran. Dengan A. Relax lah. Benda ni relax. Jangan menyebabkan tindakan kita terlalu tegas. Menyebabkan orang makin jauh daripada agama. Terima kasih Hajar Zaitun. Terima kasih. Jangan peduli apa orang cakap. Yang penting Allah tahu niat baik kita. Thank you Yusma padu. Alright gang, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni kita akan ajar tip bagaimana nak berubah daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Macam mana kita nak berhijrah? So, hijrah dia gini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jeffrey Wong Koi, siapa nak beli di Zandra, boleh beli dekat area Kuantan, boleh dapatkan, boleh like Jeffrey Wong Koi. Alright, Ali Mustafa, siapa nak beli kang, boleh kontak Ali Mustafa Kuala di mana? Kuala Terengganu tak? Khairul Anwar bin Musa, kita orang Melayu. Biasa tu. Okay, Maizura Badri Shah, Masya Allah. Gang, gini, let's go. Okay, macam mana kita nak berhijrah daripada jahat kepada baik? Hati bro. Kalau hati kita betul-betul lah, enough is enough lah. Cukup lah. Aku dah tak larat lah. Asyik minum marak je. Asyik isap rokok je. Asyik whip je. Asyik nak pukul orang je. Asyik nak pau orang. Asyik aku nak menangis dada je. Penat bro. Sakit bro dada ni. Sakit lah. Dia sakit. Benda-benda yang kita buat jahat ni, kita akan rasa sakit. Sakit, letih, lesu, kosong. Makin kita ambil, makin kosong. Kosong. Saya ada seorang kawan, dia ambil rasuah lah. Ringkas dia ustaz cakap ambil rasuah. Ya, dia ambil rasuah. Yalah, biasalah kan. Tapi masa tu dia duduk rumah panjang tau. Dia kata, aku tak boleh lah. Kau tahu aku daripada kecil sembayang. Tapi nak ambil kawan-kawan bagi rasuah, aku tak boleh lah. Last kali tuan-tuan, ini Taman Seri Rampai, saya tak nak cerita rumah panjang, maaf apa ni. So dia orang akan selit duit-duit tu dekat tiang rumah panjang. Selit duit-duit yang orang bagi. Sebab kalau dia tak ambil, bos-bos, abang-abang lama ataupun pangkat-pangkat besar tengok, kenapa kau tak ambil. So dia ambil. Dan duit tu dia selit je dekat rumah dia selit. Banyak lah dia dapat. Dia selit. Lepas tu tak macam mana dia cakap, ya aku banyak betul duit rasuah kat rumah aku. Aku tak makan, aku tak nak apa semua. Apa nak buat ni? Dia kata gini. Dia tanya, kau bagi kat masjid. Dia kat surau. Orang ustaz cakap, bagi kat masjid kat surau, takkan dapat pahala. Duit tu duit haram. Tak. Bila haram pada kita. Haram pada kita. Tapi untuk maslahat umum, dia tidak haram. Untuk kegunaan orang, dia tidak haram. Faham Sebab tu ada orang keluarkan duit dividen tertentu daripada bank-bank tertentu. Dia kata, tak apalah Ustaz, saya ni duit dividen ni, saya tak nak buat apa, bagi pada orang miskin. Bagi pada orang miskin. Ada macam tu. So gang, dia ni ramai lah. Dan apabila dia buat macam tu tuan-tuan, walaupun perbuatan tu ada setengah ulama kata tidak berpahala, tetapi dia tidak mengambil benda-benda yang haram untuk masuk dalam badan dia, maka ketika itu apa berlaku? Dia diberi keluahan rezeki yang banyak. Dan sekarang hari ini dia adalah timbalan ketua pengarah. Saya tak nak cerita tempat dia pun tak benarkan saya cerita. Okey geng, tuan-tuan, bagi orang yang isap rokok, cara nak berhenti isap rokok adalah cuka apa geng? Cuka apple cider vinegar. 2 sudu pagi, 2 sudu petang. Paling bagus selepas isap rokok, ambil 2 sudu. InsyaAllah lidah tongsel kita
akan didetoks. Yang nombor 2, kalau dadah macam mana? Cuka apa? Cuka nipah. Eloknya dia berbekam al-hijamah. Buat bekam 2 di bahu, 1 di bahagian kepala. Al-hijamah, gunalah. Lepas tu, amalkan setengah cawan sebelum tidur malam. Selepas makan malam, setengah cawan cuka nipah. Kalau macam Indra, kau try lah. Dah lama sangat tak berhenti. Cuka getah. Boleh. Cuka getah ni insya-Allah ramai yang berhenti, tuan-tuan. Kejayaan orang nak berhenti seokok, nak berhenti dadah, cuka getah. Meninggal dunia terus. Gurau tuan-tuan tolong like link yang Syed Muhammad Idit tulis ni, tuan-tuan. Tu dia. Satu barang pun dapat kami cukup gembira. Allah, sedihnya. Peniaga dan pekerja R&R harapkan. Jeffrey. Okey, berhenti nafas. Betul. So, tuan-tuan dan perempuan, hijrah. Ustaz, saya nak berhijrah, Ustaz. Tapi hati saya memang nak hijrah. Doa lah. Doa, ya Allah, tolonglah ya Allah, hijrah. So, Allah akan hantar kawan. H yang kedua untuk berhijrah daripada jahat kepada baik, baik kepada baik, kena pilih kawan. Apa dia? H yang kedua, hampiri orang-orang soleh. Hampiri kawan-kawan yang positif. Hampiri orang-orang yang berjaya. Kan? Itu dia. Hampirilah. Hampiri orang baik-baik. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, rezekikan kepada kami sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang benar, sahabat-sahabat yang soleh. Kita campur dengan orang yang jual minyak wangi. Jual minyak wangi, kita akan bau wangi. So kita campur. Kita campur dengan orang yang isap okok, bau baju kita bau okok. Kita lepak kedai nasi padang Kampung Baru, baulah nasi padang. Gurau bro. Okey gang. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Let's go. Hijrah. Cari orang-orang soleh. Cari orang soleh. Cari majlis ilmu. Campur orang-orang yang positif. InsyaAllah kita akan jadi positif. Kita akan ikut agama kawan kita. Maksudnya, kalau tak ikut agama pun, kita ada perangai macam kawan kita. So, campurlah kawan-kawan yang baik-baik. InsyaAllah, kita akan tambah nilai hidup kita untuk jadi orang baik. Campur Hamdan Ahmad. Tu ada Halim Mustafa. Teh Kiti. Orang kuat Masjid Ibn Abbas. Taman Ibu Kota, kan? Masjid yang popular tu. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ni seorang wanita yang seksi, carilah suami yang soleh. Suami soleh macam Sniper Fikri. Dia soleh. InsyaAllah kita akan tutup aurat, akan dibimbing. Carilah suami soleh. Syahzina Syahir. Ustaz, happy Monday. Doakan hari ni saya ada kemoterapi circle ke-11. Mak Datuk Syamrina Syahzina Syazrina Syahir. Sorry mata saya tak nampak. Syazrina Syahir, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan. Kanser ni kemoterapi, radioterapi, transplant, target kemo, itu memanglah rawatan kita, makanan kita. Orang dengar orang cakap kesian je, tapi kita punya sakit. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan mental kita jadi macam orang gila sikit, kan? Rasa nak mengamuk je. Okey. H yang kedua, hampiri orang-orang yang soleh. Hampiri orang-orang. Alamak, Ayah Muhammad. Abang Ali hantar love le. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hampiri orang-orang soleh. Kalau kita jahat, macam kita bikers, kita jahat, kita suka buat benda-benda tak elok, cari seorang isteri yang solehah. InsyaAllah. Kalau masih tak elok, cari lagi seorang.
Okey, Rinali. Terima kasih semua geng. M. Jun Faizul. Terima kasih. Okey, gini. H yang kedua, hampir rohana. Mohon doa saya dan juga anak-anak berhijrah ke arah lebih baik. InsyaAllah rohana man. Okey, terus lagi. H yang ketiga, hindari kawan-kawan yang negatif. Hindari tempat-tempat lama. Hindari tempat-tempat yang menyebabkan kita buat maksiat. Contohnya, dengan wabak COVID ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dulu ada kirim doa kat Masjid Nabawi. Terima kasih. InsyaAllah Khatijah Sayuti. Okey. H yang ketiga, hindari. Hindari kawan-kawan yang suka mengumpat. Hindari orang yang membenci kita. Hampiri orang yang membenci perangai buruk kita. Siapa dia? Bukan senang seorang kawan boleh tegur, bro, kau buat ni salah. Bukan senang. Kawan yang baik, dia angguk-angguk, dia gelak-gelak. Masa kita banyak duit, dia rapatlah dengan kita. Masa banyak duit, memanglah. Macam semut, faham tak? Kalau kita banyak duit, orang datang kat kita sebut. Kita tak tahu orang berkawan kita ni sebab kita ke, ataupun sebab duit kita, sebab harta kita, ataupun sebab ni. Tapi kawan sejati, dia sanggup nasihat kita. Sudahlah tu bro. Sebab dia tak nak kita kena kanser. Sebab tu dia suruh kita berhenti sokok. Sebab apa? Sebab dia sayang kita. Dia tegur kita. Cara kau makan tu nasi banyak sangat bro. Kurangkan nasi, banyakkan lauk. Tu tanda dia sayang kita. Bro, lu ambil benda manis-manis ni, gua takut lu hilang sebelah kaki. Lu kawan gua. Kan hijrah dari sudut pemakanan. So, hampiri orang-orang yang positif. Hindari orang-orang yang negatif. H yang seterusnya, hajat. Kena ada matlamat. Tahun baru, awal Muharram. So, kita kena ada hajat. Tahun ni aku nak beli gold daripada RSS Gold. Tahun ni aku nak... Dia campur. Dia campur orang-orang yang baik. Orang-orang yang mempunyai matlamat. Big dream. Grand dream. Big Y. Grand Y. Big Y for us. Grand Y untuk rahmatan lil alamin, kepada sekalian alam. Tu dia. Kenapa aku kena jadi kaya? Sebab aku nak hantar mak ayah aku pergi haji. Kenapa aku kena simpan duit? Tu dia. So, hindarilah pusat-pusat urut yang tak senonoh lah. Hindari karaoke yang tak senonoh lah. Hindari apa lagi, geng? Kelab-kelab malam. Kan sebab COVID Allah tutup semua. Syabas dan tahniah. DJ. Orang kadang-kadang menjerit ni, dia ada double meaning. Dia cakap depan, orang ni tak sayang nyawa. Padahal untuk ekonomi, setengah-setengah pihak lah. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lorong-lorong gelap, betul Sniper Fikri. Kecuali kau masuk lorong gelap, beri cahaya. Macam Ustaz Emil ni buat. Pergi berdakwah di lorong-lorong, jumpa maknya, jumpa golongan pelacur. Kan? Benda yang baik, itu cakap lah, bagus. Alright. Lorong-lorong gelap, geng-geng gelap. Alright, let's go. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kena ada hajat. Hajat ni penting. Hajat ni benda. Bagaimana kita nak berhijrah, mesti ada hajat. Saya mempunyai hajat tahun ni. Itu kalau boleh sebelum saya mati, saya nak ada anak-anak saya boleh menghafal Quran. Alhamdulillah sekarang ni Syafiqah, Ain. Kita nak yang lain ni pun hafal. So kita akan sibukkan diri kita dengan anak-anak kita dan Al-Quran. Sekarang semalam saya dah cerita tentang Haji Solikin dan Al-Quran. Dia terkena COVID dan dia di kuarantin seorang diri. Dia ada Quran. Bila tengok Quran, betul lah Quran peneman di alam barzah. Umrah dibuka. Oh, Alhamdulillah.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi. Fikri, kau ni nakal betul lah. Eh? Alright, Teh, Katie. Okey, kawan nak infak. Ustaz, ada kawan nak infak. Kalau untuk motivasi pagi, tolong sponsor lah, jangan motivasi pagi. Dan sebahagian daripada duit tu kita akan buat kerja-kerja amal. Itu saja. Kalau nak infak kat masjid, ada masjid. Nak infak kat surau, ada surau. Nak infak kat ni, ada. Carilah akaun-akaun yang lain. Akaun saya ni khas untuk motivasi pagi. Tapi insya-Allah 50% geng. 50%. InsyaAllah mungkin lebih. Okay, let's go. Kita infak pada kerja kebajikan. Hijrah. Hijrah, tuan-tuan. Hajat. Ada orang kata aku nak jadi jutawan tahun ni. Tak salah. Islam tak salah menjadi kaya. Yang salah tamak haloma. Hiduplah bersederhana kerana kekayaan menunjuk-nunjuk itu kemiskinan jiwa. Alright. Let's go. Okay. Gini. Alright. So, hajat. Kita kata, aku nak ada K16. Dengan K16 ni, lebih ramai orang yang boleh aku dakwah. Lebih bagus menunjukkan pada jiran-jiran aku yang belum Islam. Supaya kata Islam bukan agama kemiskinan. Tu dia. Boleh, tak ada salah. Ya Allah, aku nak ada helikopter. It's okay. Ya Allah, aku nak jadi. Tengok, dulu dia pemungut sampah, jual sampah, akhirnya dia jadi jutawan dan ada helikopter sendiri. Tak ada masalah. Tapi as long jaga agama. Dan last kali, hijrah yang terakhir adalah hijrah daripada tempat ni ke tempat yang lain. Tu dia. Geng, tolong catat 5H untuk berhijrah daripada jahat kepada baik, baik ke lebih baik. 5H. H yang pertama, hati. H kedua, hampiri. H ketiga, hindari. H keempat, hajat, kena ada matlamat. H kelima adalah hijrah. Kat tempat ni orang panggil kita Abang Long Fadil. Kat tempat ni orang panggil kita Pak Mak Rimau. Kat tempat ni orang hina kita, orang kutuk kita, orang nak bunuh kita, orang tuduh kita, orang fitnah kita. Maka berhijrahlah. Berhijrahlah sampai ke satu tempat yang ada suasana agama. InsyaAllah. Yang boleh kita amalkan agama. InsyaAllah. Ini disampaikan. Terima kasih Nurul Huda Osman. Terima kasih. Hijrah daripada buruk kepada baik. Daripada baik kepada lebih baik. Kena ada formula 5H. H pertama hati. H kedua hampiri. H ketiga hijrah. H yang ketiga hindari. H keempat hajat. H kelima hijrah. Formula 5H untuk jadi lebih baik. Sekejap satu lagi. Ada satu peristiwa yang Rasulullah SAW, saya tutup dengan kisah ni. Kisah ni Sayyidina Umar cakap, ya Rasulullah, Sayyidina Umar cakap, dalam hidup aku dengar Nabi berulang-ulang kali cerita pasal ni. Cerita apa, sahabat tanya? Cerita orang yang dah bunuh 99 orang. Jumpa seorang rahib ataupun pendeta ataupun orang ahli ibadah. Dia tanya Habib, dia panggil Habib ni ahli ibadah lah. Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Adakah Allah akan ampunkan dosa aku? Tak, Allah tak akan ampun dosa kau. Dia ambil pedang, bunuh. Dah cukup 100. Akhirnya macam mana dia pun pergi jumpa seorang ulama. Beza ahli ibadah kepada ulama. Ahli ibadah, dia ibadah je. Ulama, dia ada ilmu dan dia beribadah. Datanglah si orang yang dah bunuh 100 orang ni, tanya, adakah Allah akan ampunkan dosaku? Ya, Allah akan ampunkan dosamu. Tapi ulama yang cerdik,
Dia akan bagi tips. Syarat dia kalau kau nak berubah, kau kena berhijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke satu tempat. Tempat ni alim. Tempat ni orang baik. Suasana agama hidup kat sana. Masyarakat dia baik-baik. InsyaAllah dengan persekitaran yang baru, kita boleh membentuk watak, imej dan karakter yang baru. Suasana ilmu. Inilah suasana ilmu, suasana agama dalam keluarga akan menyebabkan suasana itu akan merebak seperti wabak dalam kejiranan. Suasana agama dalam jiran akan menyebabkan agama ni akan tersebar kepada negeri. Dalam negeri, suasana agama negeri akan merebak kepada negara. Itu dia. So, kena amalkan agama dalam diri kita, lepas tu keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Itu dia. Agama. Jadi macam mana sahabat dia kata, okey, kat mana tempat dia? Kat sana. Dia pun pergi. Dalam perjalanan pergi, dia meninggal dunia. Datang dua malaikat nak bawa ke syurga atau neraka. Bila diukur jarak, dia dah dekat dengan tempat orang, dekat tempat yang dicadangkan oleh ulama itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dia masukkan dalam syurga. Masuk syurga walaupun dia belum sempat beramal. Hati dia nak berhijrah. Amal dia hanya langkah-langkah menuju ke tempat yang baik. Maka kematian dia telah menyebab mendapat rahmat daripada Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. So, jangan menyesal. Jangan mengeluh. Dan jangan mengeluh kalau kita ni mengangkat-angkat mengaji Al-Quran. Jangan mengeluh kalau kita mengangkat-angkat ke arah kebaikan. Tetapi mengeluhlah kerana kita hanya berdiri dan meratapi, aku ni jahat, aku ini jahat. Itu tak boleh. Kita kena ada step by step. Baby. Naik tangga untuk mendapat cinta Allah. Okay, geng. Itu saja untuk pagi ni. Saya dah terlajak 6 minit. I love you all. Take care. Fighters fight. Keep punching, bro. Keep punching. Okay. Itu saja. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang yang dapat berhijrah daripada kebaikan kepada lebih baik. Daripada kejahatan kepada lebih baik. Terima kasih strategi. Salam kat Datuk Nadim dan PM kita. Yang baik datang daripada Allah, lemah adalah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep punching, keep punching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.